awal, mohon perhatian. Majlis akan dimulakan sebentar sahaja lagi. Sila pastikan mikrofon telah disenyapkan bagi melancarkan majlis dalam talian kita pada pagi ini. Terima kasih. Untuk pengumuman awal, mohon perhatian, majlis akan dimulakan sebentar saja lagi. Sila pastikan mikrofon telah disenyapkan bagi melancarkan majlis dalam talian kita pada pagi ini. Mohon perhatian, majlis akan dimulakan sebentar saja lagi. Sila pastikan mikrofon telah disenyapkan bagi melancarkan majlis dalam talian kita pada pagi ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang berhormat Dayang Khairunisa binti Haji Asyari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang Dipertua Majlis Belia Brunei dan pengasas bersama dan pengarah penglibatan Community Green Brunei selaku tetamu kehormat majlis. Yang Mulia pengerusi bersama majlis Muhammad Samira Razin bin Abdullah Sambut dan Siti Nur Azimah binti Haji Hashim. Yang Mulia pengarah-pengarah, pegawai-pegawai kanan, pegawai-pegawai dan kaki tangan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang Mulia para jemputan yang terdiri daripada persatuan-persatuan, rakan-rakan ahli, jawatan kuasa dan sukarelawan, We Care, para peserta serta hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah,
Segala puji-pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah kurnia dan rahmat-Nya telah mengumpulkan kita secara dalam talian pada pagi ini. Di majlis doa kesyukuran dan forum khas sempena 5 tahun penubuhan WeCare. Untuk tidak membuang masa lagi, acara kita pada pagi ini segera dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah diketuai oleh Awang Ahmad Luqman bin Haji Muhammad. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Majlis tidak lupa mengucapkan terima kasih. Acara diteruskan dengan ucapan alu-aluan daripada Naib Presiden WeCare Dayang Siti Nur Azimah binti Haji Hashim selaku pengerusi bersama majlis. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang mulia, yang berhormat Datuk Khairunisa binti Haji Awang Azhari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan pengasas bersama dan pengarah Panglima tetamu kehormat majlis. Yang mulia pengerusi bersama majlis Zain bin Abdullah Sambut, Yang mulia Ahli Mesyuarat Negara, Yang mulia pegawai dan kaki tangan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Yang mulia yang terdiri daripada persatuan-persatuan, rakan-rakan ahli jawatan kuasa dan sukarelawan WeCare, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita dengan limpah kurnia-Nya untuk berkumpul secara maya pada pagi ini di majlis doa kesyukuran sempena ulang tahun ke-5 penubuhan Persatuan WeCare, dan juga diselajurkan dengan forum khas sempena Day of Action bagi sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa 2021. Tetamu kehormat majlis, hadirin dan hadirat sekalian. Majlis memperingati penubuhan persatuan ini adalah julung kalinya diadakan oleh WeCare. Ini adalah untuk bersama meraikan pencapaian 5 tahun WeCare ditubuhkan, mengeratkan silaturahim bersama pihak berkepentingan di dalam badan kerajaan dan swasta, serta rakan-rakan NGO di dalam dan luar negara, dan juga menyatakan penghargaan kepada penyokong dan penyumbang yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan projek di bawah anjuran Persatuan WeCare. Di pagi yang mulia ini, izinkan saya mengimbas kembali sejarah penubuhan Persatuan WeCare. Persatuan ini ditubuhkan atas ilham beberapa orang graduan universiti yang ingin memudahkan orang ramai, rakyat Brunei khususnya, untuk menghulurkan bantuan dan sumbangan yang berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan. Di samping itu, menjadi medium kepada masyarakat menanamkan nilai-nilai murni dan memupuk sifat memberi dan prihatin dalam masyarakat. Ketika tertubuhnya WeCare pada tahun 2016, belum banyak lagi NGO yang fokus utamanya adalah membuat projek kemanusiaan tempatan maupun di luar negara. Alhamdulillah, berkat niat yang tulus dan kesungguhan yang tinggi, proses persatuan ini tidak mengambil masa yang lama. Kami yakin itu adalah pertolongan dari Allah untuk meneruskan impian untuk menjadi kepada orang ramai. Tidak dinafikan, permulaan untuk dikenal orang ramai dan untuk memupuk kepercayaan kepada persatuan kami adalah sangat mencabar. Namun, atas bimbingan pihak Jabatan Belia dan Sukan,
WeCare mula dikenali melalui penglibatan sukarelawan WeCare bersama NGO-NGO lain dalam projek Kami Peduli dalam membantu mangsa-mangsa kebakaran di kampung air, di mana kami menjadi medium untuk orang ramai memberikan sumbangan berupa makanan dan keperluan harian untuk disalurkan kepada mangsa-mangsa tersebut. Pengalaman turun padang pertama itu sangat manis untuk dikenang, malah membakar semangat kami lagi untuk membuat projek kemanusiaan yang seterusnya, iaitu misi kasih dan kempen derma darah bersama Kementerian Kesihatan. Dalam beberapa tahun ini, atas pertolongan Allah jua, Persatuan WeCare telah berjaya melaksanakan 30 buah projek di dalam dan juga di luar negeri. Sumbangan orang ramai melalui persatuan ini sudah merentasi 6 buah negeri, termasuk negara Brunei Darussalam, Indonesia, Bangladesh, Palestin, Syria dan Lebanon, di mana dianggarkan lebih 20,000 keluarga telah menerima pelbagai bentuk sumbangan seperti barang asasi, tempat tinggal tetap maupun sementara, telaga air, pek pelajaran, baju sejuk dan keperluan hospital. Alhamdulillah, semua ini tidak akan terlaksana jika tiada sokongan padu dari pihak termasuk pihak kementerian dan juga masyarakat Brunei yang dermawan. Kesempatan ini, saya dengan rendah hati mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli dan sukarelawan WeCare dari mula ia ditubuhkan sehingga sekarang. Setiap titik peluh, idea bernas dan sumbangan tenaga yang diberikan hanya mampu dibalas sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lupa ribuan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Al-Ehwal Agama yang telah banyak memberikan sokongan padu di dalam melaksanakan program-program yang dijalankan. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, bagi mewakili pihak penganjur, saya ingin mengucapkan tinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Haji Awang Ashari selaku tetamu kehormat dan hadirin serta hadirat sekalian di atas kesudian untuk hadir ke majlis pada pagi ini. Tidak lupa juga penghargaan dan terima kasih untuk jawatan kuasa pengelola yang bertungkus lumus mengkayahkan majlis ini. Semoga majlis pada pagi ini mendapatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Amin. Akhir kalam, qulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih. Yang mulia tetamu kehormat majlis, hadirin dan hadirat sekalian. Seterusnya, marilah kita sama-sama mendengarkan persembahan puisi yang disampaikan oleh Dayang Nurul Hadina binti Haji Alias dan diselajurkan dengan tayangan video 5 tahun penubuhan WeCare. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum Yang Berhormat, honored guests, and dearest friends. Being in WeCare has been such a rewarding experience, and I'm so honored to share with you today a poetry reading. As fellow volunteers, I hope you enjoy this piece. There is too much to do in this temporary world. As I sit here, my heart long held in darkness, yet still you care for me in subtle solidarity. You showed me empathy and kindness, so I could house all the warmth within me, to turn the harsh winters into a sea of serenity. We often sit together in restless, deep thoughts, gazes fixed upon the solution we have yet to find, trying to harvest the labor
and love for our community. These fragile wings flutter all day long as each of us fight against a chaos of our own. But you and I remained resilient and steadfast in adversity. At times, the weight of humanity is too much to bear. But seeing the smiles upon those gladdened hearts always lifted us out from our anxious and tired capacity. The waves of hope travel across the Dead Sea to remind us of the unseen strength He has bestowed, to the giving hand and hands that hold the rope with certainty. We run to goodness, the long days ahead of us, but glad tidings await. You've only to come along, because no measure of effort is too small to change society. For in doing so, the heart knows no sadness nor grief, as the soul seeks to be the unwavering light to another, for comfort, for relief, for healing, for tranquility. Thank you. Majelis tidak lupa mengucapkan terima kasih. Sekarang tibalah kita ke acara utama pada pagi ini, iaitu forum yang bertajuk The Butterfly Effect of Humanitarian Aid. Dengan ini, sukacita saya serahkan majlis ini kepada moderator forum, iaitu Dayang Nur Akilah binti Haji Abdul Latif. Majlis mempersilakan. Terima kasih kepada pengerusi majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu diucapkan ribuan terima kasih pada hadirin sekalian kerana sudi ikut serta dalam forum pagi ini. Saya Nur Akila binti Haji Abdul Latif, WeCares Project Manager selaku moderator forum, dan izinkan saya untuk bertutur secara bilingual iaitu dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. So, seperti mana yang hadirin ketahui, tema kita pada hari ini ialah Butterfly Effect of Humanitarian Aid. Mungkin para hadirin tertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan dengan butterfly effect ini? So, secara ringkasnya, butterfly effect atau dalam bahasa Melayunya efek kupu-kupu adalah istilah yang pertama kali dipakai oleh Edward Norton Lawrence, di mana menurutnya perubahan kecil pada satu tempat itu akan mengakibatkan perbezaan yang besar di kemudian hari. So, berada di medan humanitarian ini memang secara lazimnya kita akan menolong orang-orang yang memerlukan, tapi at the same time kita juga ada aspirasi untuk melihat perubahan yang positif pada diri dan keluarga mereka. Tapi bagaimanakah perubahan ini memberi impak pada masyarakat secara amnya? So, bersama kita ada dua orang ahli panel yang sangat hebat dan berpengalaman dalam bidang humanitarian. So, panel yang pertama, Puan Bibi Rahimah binti Abdul Bashir. Beliau merupakan mantan naib Presiden WIKE pada tahun 2017 hingga 2018 dan mantan pengurus projek WIKE pada tahun 2019 hingga 2020. Sekarang beliau merupakan salah seorang pegawai projek WIKE. Puan Bibi juga merupakan seorang ibu dan bekerja sebagai seorang guru di salah sebuah sekolah di daerah Belait. So, apa khabar Puan Bibi Rahimah? Sihat walafiat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seterusnya saya perkenalkan panel kedua kita yang kini berada non jauh di sana, Tuan Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, CEO of Global Peace Malaysia GPM. Apa khabar Tuan Fahmi? Assalamualaikum. Terima kasih Akilah. Baik. Alhamdulillah. So kita difahamkan beliau sedang sebetulnya sedang on the way pergi airport dari Johor, hendak menaiki penerbangan ke Tawau. So terima kasih kerana sudi bersama kita pada hari ini. Walaupun kita tahu ia punya jadual begitu padat, tapi beliau tetap juga meluangkan masa untuk hadir pada sesi kita hari ini. So sedikit latar belakang mengenai Tuan Fahmi. Beliau merupakan lepasan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang bergiat aktif dalam pelbagai projek kemanusiaan seperti My Aqsa Defenders, dan beliau juga bergiat aktif dalam pelbagai platform sebagai juru acara dan moderator seperti di Dialetika TV, Wancana Sinar Harian dan sebagainya. So walaupun kita tidak pernah berjumpa Tuan Fahmi secara fizikal, tapi beliau ini tidak asing lagi dengan Persatuan WeCare disebabkan collaborations dalam pelbagai international projects yang telah diungkayahkan. So sebelum kita memulakan forum pada pagi ini, jika ada sebarang pertanyaan kepada ahli panel, para hadirin boleh mengajukan soalan dengan menekan link Slido yang akan disediakan di ruangan chat sebentar lagi. Tapi jawapan cuma akan dikongsikan kemudian di social media WeCare insya-Allah. So tanpa membuang masa, kita ajukan soalan yang pertama kepada Puan Bibi Rahimah. Okey, secara personal memang saya ni mengenali beliau lah sebagai seorang yang bersemangat dan entusiastik. Dan sepanjang berada di bawah kepimpinan beliau, banyak sangat projek WeCare yang telah dilaksanakan dengan jayanya. Jadinya bolehkah Puan Bibi kongsikan cerita atau pengalaman sebagai AJK atau sukarelawan di dalam NGO kemanusiaan ini? Silakan Puan Bibi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Dayang Khairunisa binti Haji Ashari selaku tetamu kehormat, pengerusi majlis, ahli jawatan kuasa WeCare, hadirin hadirat yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, Hadrat Ilahi
Saya telah menyaksikan WeCare darinya memulakan perjalanan pada tahun 2016 sehinggalah sekarang 5 tahun WeCare telah berkhidmat kepada masyarakat sama ada di dalam dan di luar negeri. It's an honor for me to be here dengan semua yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, pengalaman yang telah I'm having sebagai komiti ataupun sukarelawan under WeCare sangatlah berharga dan sukar sebenarnya untuk dilafazkan melalui perkataan sebab ia akan membuat jiwa kacau sebenarnya, takut sampai menitis air mata, tapi insyaAllah akan cuba di hall lah. Okay. Sepanjang 5 tahun, let me go back to 2016 lah, di mana bermulanya WeCare ini dimulakan dengan beberapa belia yang memiliki different background, tapi mempunyai satu goal yang sama, iaitu ingin membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. So bila sudah ada this goal, we decided untuk mendaftar secara sah di Registrar of Society. Dan alhamdulillah pendaftaran itu mengambil masa yang panjang. In Oktober, WeCare secara sahnya menjadi satu persatuan di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Alhamdulillah. So sepanjang perjalanan ini saya boleh pecahkan kepada 3 fasa lah. Fasa pertama fasa memperkenalkan WeCare kepada masyarakat. So di fasa ini WeCare banyak berkolaborasi dengan NGO dalam negeri dan juga luar negeri. So di sana dalam fasa ini WeCare lebih banyak belajar daripada persatuan-persatuan yang sedia ada. So dalam masa yang sama juga nama WeCare ni belum lagi dikenali masa tu. So what we did is kami turun padang dan mengikuti bazar-bazar untuk memperkenalkan WeCare ini kepada orang ramai. Amazingly, bila kami join bazar itu banyak yang berminat, yang curious, apa WeCare ini, siapa durang ini, apa yang durang ingin sampaikan. And masa itu juga that's when we know banyak sebenarnya orang berminat untuk membantu orang. Sama ada untuk menjadi donor ataupun untuk menjadi sukarelawan. Sangat banyak. Alhamdulillah sambutan masa itu sangat memberangsangkan. So bila sudah WeCare dikenali oleh orang ramai, so we start with fasa kedua. Fasa kedua is we build connection. Build connection dengan siapa? We build connection dengan masyarakat Brunei, dengan agensi kerajaan, bukan kerajaan, dan juga dengan masyarakat di luar sana, di luar negeri. So we start with crowdfunding. So that 2018 was the maximum year yang we use to the max. Ketani guna, WeCare guna ia punya sukarelawannya, WeCare guna ia punya semualah, everything to the max. So pada masa tu Ketani gunakan social media to the maximum, menggunakan rangkaian-rangkaian radio, televisyen dan juga turun padang seperti mengikuti Brunei Kuceria, bazar dan banyak lagi. So 2018 was itulah something yang banyaklah yang aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Dan juga ahli-ahli WeCare ni terdiri daripada belia-belia yang mempunyai different background. So projek-projek kami ni is based on apa yang di search according to their speciality. Contohnya dalam bahagian kesihatan, so kami buat projek BCKC, pendidikan, so buat projek Senyum Aidilfitri untuk itu, dan ada juga background-background lain. Alhamdulillah, dan sekarang WeCare berada di fasa ketiga iaitu fasa pengukuhan. Alhamdulillah, I can see WeCare pun sudah kukuh sekarang ni.
projek-projek pun sudah dikenali, malah ada orang tertanya-tanya projek We Care, adakah Indah tahun ini projek contohnya seperti Iftar for Gaza, itu adalah projek-projek yang dinantikan oleh orang ramai, dan beberapa projek lagi sama ada ia dalam negeri ataupun luar negeri. So banyak juga projek lokal yang telah introduce oleh We Care kepada orang ramai, dan juga amazingly We Care juga sudah membuat merchandise tersendiri. So itu adalah salah satu pencapaian yang baiklah untuk We Care. Dan dalam masa yang sama We Care juga telah kukuhkan hubungan dengan masyarakat Brunei, dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan, dan juga persatuan-persatuan di dalam dan luar negara. So alhamdulillah lah pencapaian We Care sepanjang saya bersama dengan We Care 5 tahun ini, nampaklah ia punya naik, dan orang pun sangat menantikan projek-projek yang dibuat oleh We Care tu, and I'm so proud of what we have achieved now. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So thank you atas perkongsiannya Puan Bibi. So di sini banyaklah yang kita ni boleh dapat in order to start an organization itu banyak fasa-fasanya sebetulnya. So dari awal developing kita ni punya brand itu macam memang adalah segala cabaran-cabarannya. So sebelum kita move to the next question, Tuan Fahmi, okay. Alright, so boleh dengar suara saya? Boleh. Okay, so soalan seterusnya kita tujukan kepada Tuan Fahmi. So mengapakah ianya penting untuk menyediakan platform untuk bantuan kemanusiaan? Is it important to provide a platform for humanitarian aid? So macam kenapa perlunya wujud NGO seperti We Care, seperti GPM, kalau kita bertindak sendirian macam mana? Silakan Tuan Fahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih We Care di atas kesempatan untuk menjemput kami di Global Peace Mission Malaysia pada peristiwa ataupun sambutan yang saya fikir sangat signifikan. Saya alihkan juga kehadiran tetamu terhormat dan saya ucapkan juga tahniah kepada kepimpinan baharu We Care, saudara Samira Razin yang sekarang sebagai presiden. Untuk makluman tuan-tuan juga, kita ni macam adik-beradik juga sebenarnya. Tahun ini 20 tahun Global Peace Mission berada dalam platform kemanusiaan. Dan bila mana dimaklumkan tentang tahun ini juga adalah merupakan sambutan 5 tahun We Care, saya fikir ada satu prospek yang besar bagi organisasi seperti We Care ini untuk terus berperanan yang disebutkan dalam tema perbincangan pada pagi ini, iaitu Butterfly Effect. Saya ambil kira dari segi naratif from local to global. Ini naratif yang ada daripada daripada sekecil-kecil program-program lokaliti yang disebutkan dan dikongsikan dalam platform-platform yang disentuh dalam perkongsian tadi. Saya fikir pada masa sama peranan yang kita main sebagai civil society movement. Dia ada beza sikit ya, maksudnya kalau kita sebut tentang peranan sektor ketiga, kehadiran yang berhormat kita kata mungkin perwakilan Menteri Kementerian Budaya dan Kebudayaan Brunei, pastinya juga saya kata dalam keadaan ini kita melengkapi each other. Kita complementary each other. Kita bukannya istilahnya menyaingi antara peranan yang dimainkan oleh civil society ini seolah-olah kita mahu buat segala-galanya. Namun demikian saya fikir keberadaan kita sebagai masyarakat madani, masyarakat sivil itu penting dalam erti kata untuk kita memastikan bahawa peranan yang dimainkan oleh rakyat yang berada dalam satu negara itu, dia ada peranan yang tersendiri. Memang kalau kita sebut, bila mana kita hari ini sebagai seorang pelajar, seorang belia maupun seorang rakyat, pastinya kita ada rutin yang kita lalui saban tahun, betul ataupun tidak. Kita ada rutin sebagai seorang pelajar, seorang ibu, seorang anak kepada ibu. Tapi ada rutin lain yang perlu kita jadikan sebagai satu indikator.
terhadap gerak kerja yang kita buat sehari-harian. Ini juga antara lain saya ambil dan kutip daripada dapatan yang dibuat setiap tahun oleh satu organisasi yang disebutkan sebagai World Curve Index, yang mana dalam dapatan yang dibuat oleh indeks survey ini, mereka membuat satu temubual kepada semua rakyat di seluruh dunia, hampir kebanyakan negara-negara yang ada. Tapi saya tidak pasti sejauh mana kedudukan negara Brunei dalam konteks ini. Tapi kalau kita ambil indikator Malaysia sebagai sebuah negara yang relatifnya mempunyai banyak organisasi seperti mana WeCare, Global Peace Mission, saya fikir kita masih lagi di belakang. Dalam erti kata bahawasanya kita tidak berminat, saya tidak berminat kepada ranking tadi. Tetapi apa yang menjadi minat dan kecenderungan saya dalam erti kata bagaimana mereka melihat kepada keupayaan berdasarkan pada 3 indikator. 3 indikator ini juga antara lain yang mungkin boleh dijadikan sebagai permulaannya, mungkin sebagai rutin, sebagai habit. Tapi secara keseluruhan saya fikir WeCare boleh membawa budaya ini. Budaya ni saya fikir snowball effect pula. Dia yang kita sebut butterfly effect ni. Butterfly effect ini yang kita nak jadikan sebagai satu budaya dalam gerak kerja kita. Yang pertama, dia melihat kepada kecenderungan seseorang dalam negara tersebut memperuntukkan masa mereka bagi melakukan kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja kesukarelawanan, kerja-kerja di luar kerangka kerjaya yang mereka lalui. Ini yang pertama. Maksudnya kita memperuntukkan masa, bukan kita diminta untuk hadir, bukan kita diminta untuk kita kata sebagai ahli, maka ini wajib, bukan. Tapi kita memperuntukkan, maksudnya kita sendiri dah allocate masa kita jadikan itu sebagai budaya kita. Yang kedua, dia juga menyebutkan tentang bagaimana seseorang dalam sebuah negara tersebut dia juga memberikan donasi, memberikan contribution, memberikan infak, sedekah, zakat mereka kepada kerja-kerja kebajikan yang kita buat ini. So ini indikator yang kedua. Dan yang ketiga, pastinya kita melihat kepada sejauh mana seseorang itu dilihat bukan sahaja membantu mereka yang dikenali, barangkali jiran dekat kita, kerabat kita, keluarga kita, tetapi membantu seseorang yang tidak kita kenali, helping a strangers. So ini saya fikir keadaan dan juga satu pun boleh ubah, dan juga satu views ataupun kerangka world view kita, bagaimana hari ini kita nak ke depan dalam inti membawa gerakan masyarakat sivil, kepentingan kita menubuhkan organisasi secara tidak langsung juga, selain daripada elemen budaya kepada individu yang membentuk sebagai ahli kepimpinan, saya fikir dari segi konteks governance, kepentingan kita berada dalam lapangan masyarakat, lapangan negara, kita juga secara tak langsung membuktikan bahawa peranan kita itu juga perlu melalui satu governance yang baik, tata kelola yang baik, pengurusan yang baik. Adanya anniversary ni, maka ada sambutan-sambutan yang barangkali diingati. Kalau GPM boleh pergi 20 tahun, barangkali WeCare boleh pergi ke 50 tahun akan datang. So tidak mustahil. Tapi saya fikir ini satu kekuatan dalam erti kata hari ini kita bukan lagi berada dalam situasi dunia yang kita kata apa, kompetitif. Kompetitif dalam arti kita ingin cabar-mencabar antara satu sama lain. Kita ingin bersaing antara satu sama lain. Zaman dan kedudukan hari ini adalah zaman untuk kita perbanyakkan kolaborasi. Zaman yang ada hari ini adalah zaman untuk banyak kita ada komitmen. Zaman yang ada sekarang ni kita perlu ada banyak lagi hubungan baik antara satu sama lain. Apatah lagi jauh daripada konteks lokal ke global, saya fikir WeCare boleh menjadi salah satu daripada organisasi masyarakat madani yang berdaftar di bawah negara Brunei Darussalam, tetapi peranannya jauh ke seluruh dunia. Saya masih lagi menantikan masa yang sesuai untuk pergi ke negara Brunei. Memang tak dapat lagi, asyik pergi Sabah je kan. Ni pun nak pergi ke Tawau, barangkali mungkin hanya orang kata apa sebelah ataupun tak jauh lah sebenarnya. Tapi insyaAllah mungkin ada ruang dan kesempatan untuk hadir ke Brunei sesuai dengan selepas pasca pandemik ni. Mudah-mudahan saya ucapkan terima kasih kepada kepimpinan terdahulu juga, saudara Dini, yang banyak sebenarnya memberikan satu jalan untuk dibuka, untuk kita gerakkan kerja-kerja kemanusiaan dan kerja-kerja solidariti antara dua negara. Saya fikir itu antara perkara yang perlu dibuat. Tanda solidariti kita tidak melihat kepada soal sempadan
dalam erti kata Hmm. geografi itu. Tapi selagi mana kita sebagai kebanyakan Muslim, majoriti seorang Islam, selagi mana seseorang itu mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka itu adalah saudara kita. Mereka itu adalah sahabat kita. Mereka itulah orang-orang yang perlu kita bantu, kita santuni. Ini yang kita perlu sama-sama jadikan sebagai agenda bertindak bersama. Terima kasih sebagai permulaan. Terima kasih atas perkongsiannya Tuan Fahmi. Nah, kita tahu betapa pentingnya ada platform in delivering humanitarian aid ini ya. So salah satunya ialah untuk kita bersolidariti, untuk kita berkolaborasi antara sesama sendiri. Sebabnya kalau kita berganding bahu, perkara yang sukar pun boleh jadi mudah dengan adanya kita bekerjasama dengan NGO-NGO yang lain. Okey, baiklah, sebelum ke pusingan seterusnya, diingatkan sekali lagi, jika ada sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh tekan pada link Slido yang telah disediakan ataupun melalui laman sesawang.slido.com, dan bis kita bolehlah insert the number 425327. So seterusnya kita beralih ke soalan ketiga untuk Puan Bibi. So kita ingin mengetahui apakah impak atau perubahan yang pernah Puan saksikan apabila membantu keluarga-keluarga yang memerlukan inilah. Mungkin impak kepada diri mereka kah ataupun masyarakat ataupun bagi Puan sendiri. Silakan Puan Bibi. Okay, di sini I will talk about changes ataupun impact kepada diri sendiri dan juga kepada keluarga yang dibantu dan kepada masyarakat secara umumnya. So we will see macam mana impact ataupun changes kepada keluarga yang dibantu. The moment Ketani membantu this family ataupun go to this family's house, the first thing that we will see is smile, senyuman yang senyuman di wajah diorang itu sangat itulah like macam membuat Ketani rasa happy dan itulah really touch our heart lah diorang punya senyuman itu bila mengetahui ada orang di luar di sana mau membantu mereka. Yang kedua adalah harapan. So keluarga ni we don't know these people what happened last night dalam hidup diorang. Mungkin saja mereka kehabisan barang-barang asasi, mungkin saja mereka kelaparan. We don't know. So the next day bila saja ada persatuan-persatuan datang membantu mereka, ini membagi mereka harapan bahawa ada orang akan datang membantu mereka. Kemudian Ketani juga membagi mereka life, kehidupan. Kehidupan maksudnya di sini is when people dalam kesusahan, they will feel like macam can I move on with my life? So bila ada saja agensi-agensi datang membantu, mereka akan rasa hidup. Perasaan hidup itu berbeza dari perasaan hidup sehari sebelumnya. So they feel like adalah kehidupan di dalam diri mereka. Dan kemudian they will feel like they have family, they have friend. So walaupun orang-orang tani bantu ni Indah tani kenali, tapi bila Ketani pergi ke rumah mereka, diorang akan jemput, diorang akan invite us like we are their family, we are their friend. Ingat ada satu tu mengagak ke rumah, ada seorang orang tua ni, ia tinggal seorang lah di sana. Ia really like macam bila ia peluk Ketani tu, ia peluk Ketani macam Ketani ni anak diorang lah. So they really feel like we are their family. So and once in a while saja orang akan melawat diorang. So itulah the changes. Dan seterusnya is the purpose of life. Ketani juga bila ada orang bantu, mereka akan rasa ada tujuan hidup itu. Tujuan untuk jadi lebih baik. Mungkin hari ini aku mungkin the person yang Ketani bantu ataupun Ketani sendiri akan kata,
mungkin hari ini I am not a better person, but tomorrow I am. Contohnya sebagai seorang sukarelawan, bila kita dibantu, we have a purpose of life. And then sama je yang dibantu, diorang ada tujuan hidup to be better. Mungkin saja barang-barang ataupun yang kita dibantu tu, yang kita diberi pada diorang tu membantu mereka to build a better life. And then memory. This is something that mungkin kita ni rasa it doesn't give impact, tapi memory inilah yang akan kita ni simpan for a long term. Contohnya kadang-kadang kan bila kita ni bantu, maybe kita ni dah ingat kita ni pernah bantu orang tu, tapi orang tu ingat kita ni pernah bantu orang tu. So the memory stays there. So itulah yang saya rasa memberi impact kepada keluarga-keluarga ni. Manakala kalau pada diri sendiri, again macam yang saya kata tadi, is a purpose of life. Bila kita ni bantu seorang ni, kita ni tahu kita ni ada tujuan hidup. Selain daripada doing kita ni punya rutin seharian, membantu orang itu adalah salah satu kita ni punya tujuan hidup. And then bila kita ni mengetahui keadaan saudara-saudara kita ni yang memerlukan bantuan ni, sama ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, kita ni akan mudah terkesan dengan keadaan diorang itu. So what we can do is kalau kita ni dapat membantu ataupun turun padang, we go turun padang. Sekiranya kita ni dapat, kita ni cubalah untuk mengongsikan di social media ataupun tadi kongsikan kepada keluarga ataupun rakan-rakan di WhatsApp ataupun Telegram. So sekiranya itulah yang the list that we can do. And then sama juga kalau kita ni mengetahui keadaan saudara-saudara kita ni, we have to have the feeling of cubit paha kanan, paha kiri pun terasa. So these are the things yang akan mengubah kita ni punya tujuan hidup itu sendirilah. Like we are not focusing on ourselves sahaja, but we also trying to help other people to have a better life. So yeah. And then selain itu juga, I also kalau masyarakat Brunei sendiri what I witness is masyarakat Brunei ni sangat-sangat dermawan. Di mana let me memetik sedikitlah kenyataan rasmi daripada Kementerian Belia dan Sukan pada 16 hari bulan November 2021, di mana seramai 6,830 individu telah mendaftar di bawah inisiatif Sukarelawan Belia. So 6,000 is not a big number, it's not a small number lah, it's a big number where mereka ini membantu ini semasa pandemik kita ni pandemik COVID-19, dan sebanyak 57,000 sumbangan yang telah disumbangkan oleh orang ramai sepanjang pandemik itu. So di sini kita ni dapat nampak masyarakat kita ni indah camah mata. Diorang akan sentiasa membantu dari segi di mana yang mereka mampu. Sekiranya kita ni mampu untuk membantu dengan kita ni punya kewangan, bantulah dari segi kewangan. Sekiranya kita ni dapat bantu dari segi fizikal, bantulah secara fizikal. Dan sekiranya kita ni tidak mampu untuk buat kedua-dua ni ataupun kita ni tidak ada kedua-dua ni, berdoalah untuk saudara-saudara kita ni. Mungkin saja doa kita ni diangkat dan dimakbulkan untuk mereka-mereka. Dan kita ni juga indah tahu, mungkin saja doa-doa orang yang kita ni bantuan ni yang telah menjadikan kita ni where we are now. So kita ni saling saling memerlukan antara satu sama lain. So yeah, that's how I see as a changes or impact lah untuk keluarga ini bantu untuk diri sendiri dan masyarakat. Demikianlah tadi penjelasan dari Puan Bibi, very interesting and very insightful sebetulnya. Bila mana terkesanlah juga sebenarnya bila mana Puan Bibi tadi berkatalah mungkin saja orang itu berdoa kepada Allah dan
Allah turunkan pertolongan itu melalui diri kita ni sendiri. So dan juga bila mana kita ni ingin menolong orang-orang yang berada dalam kesusahan itu, kalau kita tidak mampu sekalipun untuk memberi sumbangan in terms of kewangan ataupun fizikal, barangkali kita boleh juga dengan mendoakan mereka ataupun mengongsikan spread awareness supaya ramai lagi orang-orang di Brunei di luar sana turut membantu mereka yang memerlukan pertolongan ini. So insyaAllah ini adalah soalan yang terakhir untuk Tuan Fahmi. So soalannya ialah bagaimanakah dengan menyediakan bantuan kemanusiaan kepada seseorang atau sesebuah keluarga ini dapat mengubah masyarakat secara amnya on a larger scale. So silakan Tuan. Ya, betul. Saya setuju juga dengan pandangan awal yang disampaikan oleh rakan panelis sebentar tadi. Dalam banyak hadis disebutkan antara lain wallahu fil auni abdi maka na auni fi aqi. Selagi mana kita membantu orang lain, saya Allah akan membantu kita, memudahkan urusan kita. So barangkali ini antara lain. Kadang-kadang kalau kita sebut tentang sumbangan yang kita berikan, pertama dari segi naratif kita kepada mereka yang kita beri sumbangan ini. Kadang-kadang kalau kita menganggap mereka sebagai hanya asnaf, sebagai penerima beneficiaries, maka pandangan sisi kita mungkin hanya melihat mereka sebagai orang yang menerima. Dalam arti kata penerimalah yang kita memberi. Kita pemberi pun bukannya kita yang ada duit pun, kadang-kadang kita menjadi orang tengah kepada orang yang menyumbangkan melalui kita. Jadi peranan itu antara komunikasi kita dengan donor, komunikasi kita dengan penerima. So ini antara lain satu worldview yang barangkali mungkin kita boleh lihat kembali. Sebagai contoh, dalam keadaan kita memberikan bantuan kepada mereka-mereka ini. Saya ambil contoh dalam kita kata kerangka kita memahami pola pergerakan manusia di seluruh dunia hari ini. Angkanya telah menjangkau kepada 80 juta. Setiap 30 saat kita berbicara, maka ada seorang yang bertukar statusnya. Sama ada menjadi asylum seekers, menjadi refugees, ataupun menjadi IDPs, International Displaced People. Dan sebahagian daripada kita yang mengikuti misi bersama dengan kami di GPM, pastinya melihat sendiri bagaimana keadaan, kedudukan dan keberadaan mereka bila mana mereka berubah status. Berubah status dalam keadaan hari ini kita berbicara tentang orang lain. Pernahkah kita terfikir bahawa suatu hari sekiranya kita ditukar status kita? Barangkali hari ini kita berada di negara Brunei, di Malaysia. Video-video yang kita lihat itu adalah video-video yang digambarkan, yang diceritakan dan ditunjukkan itu adalah mereka yang telah melalui fasa kiamat dunia lah istilahnya. Jadi dalam keadaan itu kita kena tanya diri kita, sejauh mana hari ini kalau apa yang berlaku itu berlaku kepada diri kita. Ini saya kata tadi, pandangan kita terhadap sesuatu. Hari ini barangkali kita membantu orang lain. Pernah tak kita terfikir dan terdetik bahawa satu hari nanti kita pula menjadi seseorang yang meminta-minta. Kita pula menjadi seseorang yang menjadi kelompok yang menantikan bantuan itu tiba. Bilalah bantuan nak sampai? Bilalah bantuan ini nak tiba? So ini antara lain suatu pandangan bila mana kita pergi. Saya sendiri, saya peribadi bersama rakan-rakan, bila kita turun ke lapangan, bercerita dan mendengar, menyelami masalah dan perihal mereka, mereka juga berkongsi kepada kita. Pernah saya berada di dalam negara Syria sebagai contoh. Disebut pada saya, Fahmi, please be remembered that one day, one fine day, your country will be like our country, Syria. So kalau bayangkan saya cakap begitu pada kawan-kawan di Brunei, pernah tak kita terfikir kalau benda tu boleh terjadi kepada kita? Which is dia sebelum ni juga tidak pernah sendiri pun memikirkan perkara tu. Tidak pernah terdetik dan terfikir dalam kalangan rakan-rakan kita yang berada dalam kawasan konflik zone ketika ini, mereka pernah menganggap bahawa itu akan terjadi pada mereka. So itu antara lain yang saya fikir. Keadaan ini, mahu tidak mahu, kita perlu untuk juga mengambil kira bahawasanya dalam keadaan kita memberi, nikmat, syukuran, bounties yang Allah berikan kepada itu adalah satu nikmat yang perlu kita jaga sebaik-baiknya. Sebab itu dalam hal ini memang kita katakan tadi, bila kita memberi, kita bukan saja memberi dalam arti kata
memberi untuk dalam keadaan program yang bersifat touch and go. Tetapi kita ambil pendekatan yang bersifat touch and stay. Kalau kita kata kita tidak memberikan ikan tapi memberikan pancing, memberikan joran, sama juga kalau boleh bantuan yang kita berikan, pastinya kita ingin merubah kerangka strata seseorang itu tadi yang sebelumnya menjadi orang yang dulu adanya sesuatu tidak memberi, tapi sekarang seseorang yang meminta, kita mahu mereka ini kembali keluar daripada kelompok beneficiaries ataupun asnaf yang disebutkan, mereka akhirnya menjadi seseorang yang akhirnya menyumbang dan memberikan kembali kepada mereka, masyarakat yang lain. So ini antara lain saya fikir dalam keadaan kita ingin menggerakkan agenda kebajikan, kemanusiaan, kesukarelawanan ataupun aktivisme yang kita buat. Kita melihat pada kerangka yang besar, bigger scale, melihat kepada satu dalam erti kata yang jauh, tidak hanya bersifat short term, tidak hanya bersifat mungkin kita kata ada coverage, ada news yang take up dan sebagainya, tetapi kita melihat kepada kerangka yang lebih besar daripada itu. Sebab itu tadi saya memang mengakui kadang kita yang terlibat dalam kerja-kerja kebajikan, kita tak tahu barangkali doa-doa orang yang dizalimi. Dia bukan sangat doa orang yang kita bantu tu satulah. Ni orang-orang yang dibantu ni barangkali jutaan yang kita bantu, mungkin salah 2, 3, 4, 10 orang katakan. Puluhan ribu yang disebutkan tadi angka bantuan yang diberikan di Brunei semasa pandemik COVID. Barangkali kalau hanya 1 ataupun hingga 10 orang, doa mereka ini adalah doa yang dimakbulkan oleh kerana mereka ini dizalimi, barangkali itulah doa yang menyebabkan persatuan kita masih lagi wujud sehingga 5 tahun. Kita masih lagi kekal dalam kerja yang kita buat hari ini. Allah mudahkan urusan kita dari segi anak-anak yang dia minta maaf, ada background anak-anak. Jadi itu barangkali kita kata apa, satu kelebihan, satu kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan, "Tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum." Sekiranya kamu menolong agama Allah, nescaya Allah akan memperteguhkan kedudukan kita. Allah semestinya tidak perlukan bantuan. Tetapi dalam hal ini kita datang, kita hadir, kita membantu, dalam erti kata kita membantu untuk kita menguatkan sebenarnya kedudukan kita itu sendiri. Jadi kita fikir bahawa kerja-kerja yang kita buat, impak yang ada bukan hanya kepada kita as a individu, bukan hanya sebab saya as a individu, tetapi kita lihat bahawa ini adalah merupakan kerja bersama, kerja berorganisasi, kerja jamaah, kerja kolektif. Dia bukan one man show, tapi semua orang ada peranan. Tak semua orang yang akan pergi hantar bantuan, orang kata, oh bolehlah pergi Lubnan, pergi Sirabasnya, boleh melancong kan. Tapi orang lihat sisi tu. Tapi saya kata walaupun kamu hanya kerja sebagai seorang finance dalam persatuan kita, dalam organisasi kita, tapi kerja kamu ini buat audit, buat finance, buat record, buat benda-benda yang kecil ini sangat signifikan untuk melengkapkan apa yang kita buat di luar tu. So semua orang kena sedar bahawa setiap kita ada peranan yang tersendiri. Jangan anggap bila kita tidak mewakili pergi keluar sebagainya, kita rasa kita dijauhi, kita rasa tak involved. Tapi maksudnya kita lihat bahawa ini adalah merupakan kerja bersama yang kita katakan tadi, complementary dan lebih baik bila mana kita buat secara skala impak yang besar. Terima kasih. Masya Allah, sangat inspiring and insightful pencerahan dari Tuan Fahmi itu tadi ya. So antara yang takeaway message yang boleh kita ambil is untuk sentiasa bersyukur ya, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, dan juga perlunya kita untuk sama-sama berganding bahu lah. Bukannya kita bergerak sendiri-sendiri one man show, tapi kita memerlukan kolektif usaha itu. So alhamdulillah kita sudah pun berada di penghujung forum, and pelbagai informasi yang bermanfaat yang dapat kita ni ambil dari awal sesi ini tadi. So sebagai rumusan daripada kedua-dua panel tadi, dapatlah kita tahu bahawa kita sebenarnya mempunyai peranan. Masing-masing ada peranan sendiri dalam masyarakat. So walaupun macam sekadar untuk mengambil sampah, tapi sebenarnya sampah yang kecil tu sebenarnya it's an act untuk menjadikan ia something bigger di masa akan datang. For example, nanti Brunei bebas daripada dengan ada persekitaran yang itulah yang bersih, kondusif apa, and then juga
sebetulnya tadi Tuan Fahmi ada berkata mengenai 3 indikator, yang satu peruntukan masa. So di sini apa yang dapat saya simpulkan, manusia itu terbahagi kepada 3, proaktif, reaktif, inaktif. So di sini perlulah kita ni untuk menjadi proaktif. Bila mana kita ni melihat ada orang yang memerlukan, kita ni tolong, tolong itulah semampunya. So and then juga tadi Puan Bibi ada mengatakan tentang impak apabila kita ni menolong saudara-saudara kita di luar sana tanpa mengira agama, bangsa. So kita ni nampak diorang akan tersenyum, seolah-olah ada harapan. Mereka rasakan ada harapan lagi untuk mereka berubah kepada kehidupan yang lebih selesa. And then juga Puan Bibi ada mengatakan tentang bagaimana memori itu akan terpahat di minda mereka. Mungkin kita tidak akan mengingati mereka di masa akan datang, tapi para penerima-penerima ini akan ingat pada kita ni, akan mendoakan kita ni dan sebagainya. So alhamdulillah, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada panel-panel kita, Puan Bibi Rahimah binti Abdul Bashir dan juga Tuan Ahmad Fahmi Muhammad Samsuddin, ya, kerana sudi meluangkan masa membicarakan tentang topik kita pada hari ini, iaitu Butterfly Effect of Humanitarian Aid, how small acts of humanity can lead to a bigger change. So terima kasih juga diucapkan kepada tetamu kehormat dan para hadirin atas kehadiran BIS kita pada pagi ini. Dan di sini kami menerima beberapa soalan. Terima kasih juga dan insya-Allah ia akan dijawab di media sosial WIKE. So dengan itu saya sudahi forum kita pada pagi ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada moderator dan para panelis di atas perkongsian sebentar tadi. Sebelum mengakhiri majlis kita pada pagi ini, majlis menjemput Awang Ahmad Luqman bin Haji Muhammad untuk mengetuai doa kesyukuran. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal mulku kulluh wa lakal khalqu kulluh biyadikal khair wa ilaika yarji'ul amru kulluh. Allahumma ma an'amta fazid wa ma zidta fabarik wa ma barakta falakal hamdu alaih. Allahumma ja'alna sabirin wa ja'alna syakirin wa ja'alna fi a'yunina sighara wa fi a'yunin nasi kibara. Allahumma barik fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa arwahina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muthnina laha wa atimmaha alaina. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan bacaan doa kesyukuran itu tadi, maka berakhirlah sudah majlis kita pada pagi ini. Majlis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan majlis dalam talian pada pagi ini. Sebelum bersurai, majlis menjemput dan mempersilakan tetamu kehormat serta hadirin dan hadirat sekalian untuk bergambar ramai. Majlis mempersilakan tetamu kehormat majlis serta hadirin dan hadirat sekalian untuk memasang video bagi sesi bergambar ramai yang akan diambil oleh Dayang Nurul Hadina binti Haji Alias.
Hello, everyone. Let me just do this gallery view. So we're gonna take the picture page by page. Hold on. Ooh. Okay. Let me just video. View. Where's the view? Hold on. Okay, yes, got it. All right, so there are 3 pages. So first page, smile, 1, 2, smile. Page 2, 1, 2, 3, smile. And then page 3, 1, 2, 3, smile. Okay. Okay, we're done. Thank you. Bagi pihak penganjur dan pengelola, kami memohon maaf jika terdapatnya kekurangan di sepanjang majlis ini berjalan. Semoga Allah memberkati majlis kita pada pagi yang mulia ini dan dicatat sebagai salah satu amal ibadah kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.